Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah dalam video kali ini, video yang ringkas saja, kita nak bincang berkenaan dengan fatwa, any fatwa yang mengharuskan online forex trading. So jangan ke mana-mana, jumpa lagi selepas ini. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan semua, sebelum ini saya pernah buat satu video yang membicarakan tentang hukum forex trading secara online. Okey, waktu itu kita bukanlah bagi pandangan peribadi, tetapi kita cuba untuk kongsikan apa pandangan para ulama ataupun mereka yang alim dalam bidang tersebut. Okey, disclaimer dulu sebelum kita meneruskan kita punya sesi pada pagi ini, insya-Allah. Saya bukan expert ataupun bukan pakar dalam syariah ataupun dalam bidang muamalat ni. Jadi sekiranya tuan-tuan semua ingin mendapatkan penjelasan lanjut, mungkin tuan-tuan semua boleh hubungi mereka yang lebih mempunyai kepakaran ataupun autoriti untuk bercakap dalam bidang inilah. Cuma saya akan share berkenaan dengan sedikit kajian saya lah. Yang mana saya buat kajian sedikit pembacaan kerana saya rasa bertanggungjawab untuk memberi sedikit penerangan dan juga kesedaran kepada masyarakat kita, kerana saya tengok trend sekarang ini di mana ramai yang mempromosikan platform-platform pelaburan dalam bentuk forex trading. Jadi termasuklah figura ataupun tokoh-tokoh selebriti, termasuk YouTuber yang terkenal mempromosikan pelaburan ataupun trading forex trading secara online ini. Jadi kita nak kena tengok benda ni dari segi hukum, dan apa pandangan para ulama berkenaan dengan isu ini. Jadi itu apa yang kita nak buat pada pagi ni lah. Jadi kita nak bincang tentang fatwa, ada tak fatwa yang mengharuskan online forex trading. Okey, sebagaimana yang kita sebut sebelum ini, forex ni dia ada dua. Forex exchange ni, foreign exchange ni dia ada dua, sama ada yang kita buat secara fizikal, di mana kalau kita nak pergi keluar negara, kita perlukan duit negara tersebut. Jadi kita tukar RM, ringgit Malaysia kita, kepada duit negara tersebut untuk memudahkan urusan kita di negara tersebut lah bila kita pergi. Yang tu boleh dikatakan sepakat para ulama mengatakan boleh kita buat macam tu, kerana dia menepati syarat-syarat yang diharuskan dalam syariat. Antaranya kadar tukaran itu adalah sama, okey, dan juga dia berlaku secara on the spot. Okey, kita bagi duit ringgit kepada money changer itu, dan money changer bagi pada kita duit negara tersebut on the spot, tanpa delay. Maka secara umumnya hukumnya adalah halal, ataupun hukumnya adalah harus. Yang kita nak fokus perbincangan kita adalah trading foreign exchange ataupun forex ini secara online, okey, secara digital, atas talian, yang mana tidak ada wang fizikal itu, tidak ada wang fizikal. Okey, jadi kita nak tahu apa pandangan para ulama ataupun fatwa berkenaan dengan perkara ini. Baik, sebelum itu saya nak mengajak tuan-tuan semua untuk menghayati satu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah. Saya yakin dan percaya ramai yang pernah dengar ayat ini. Allah Taala sebut, alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Ini ada benda yang selalu kita sebut. Bila kita sebut tentang riba, ada orang kata benda tu sama je. Jadi statement itu Allah Ta'ala dah jawab dalam Al-Quran. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Bahaya statement kita mengatakan bahawa riba itu sama dengan jual beli. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama ar-riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun.
Okey, dan seterusnya yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Saya tak berniatlah untuk membahaskan tentang perkara ini sebab saya pun bukan kepakaran di bidang tafsir. Okey, cuma saya nak sebut antara benda yang Allah Taala sebut kat sini keadaan di mana orang yang memakan riba itu okey tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Okey, keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Okey, seterusnya ayat yang saya rasa sangat penting yang menyebabkan antara punca kenapa saya sangat menekankan soal halal haram ataupun keharusan dan juga keharaman forex trading ini adalah ancaman yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ini ayat 278 ini. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Okey, wahai orang-orang beriman, saya lupa, minta maaf, saya tak sempat nak copy paste dia punya terjemahan. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggallah saki-baki daripada riba, in kuntum mu'minin, sekiranya kamu adalah dalam kalangan mereka yang beriman. Fa in lam taf'alu, sekiranya kamu tak buat arahan ini, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, Allah Ta'ala mengisytiharkan perang, okey, kepada Allah dan juga rasulnya, okey, mengisytiharkan perang kepada mereka yang tidak meninggalkan saki-baki riba ini. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Baik, ayat ini kesudahannya Allah Taala kata la tazlimuna wa la tuzlamun. Okey, sebab apa riba ni menjadi satu seolah-olah macam permusuhan antara Allah dan Rasulnya kepada orang yang memakan riba, kerana di sana ada unsur kezaliman. Okey, zalim kepada orang yang memakan riba. Okey, menzalimi orang yang contohnya dalam konteks yang biasa kita fahamlah, kalau dalam konteks riba ni, dalam konteks pinjaman, kita bagi pinjam kepada orang sesuatu currency ataupun duit, kita bagi pinjam kat dia orang, okey, kepada orang yang susah itu, and then bila kita minta balik, kita minta lebih. Okey, itu contoh tipikal riba. Jadi lebihan daripada hutang itu diklasifikasikan sebagai riba. Jadi konsep utama riba ni kerana apa diharamkan? Okey, kerana dia ada unsur kezaliman. La tazlimuna wa la tuzlamun. Sepatutnya dalam kita berurus niaga, konsep menzalimi ataupun dizalimi ni kita kena hindar. Dan riba ini kerana apa Allah Taala sangat mengecam ataupun Rasulullah pun melaknat orang makan riba. Okey, kerana ada unsur kezaliman di situ. Baik, saya tak nak bahas berkenaan dengan perkara ini, cuma yalah ini hanyalah renungan kepada kita. Baik, saya ada terjumpa satu slide ini dalam internet. Saya tak ingat saya ambil daripada mana. Jadi dekat sini dia ada bagi contoh-contoh riba. Contoh yang biasa kita sebut ni macam ni lah. Ahmad memberi pinjaman RM1,000 kepada Bakar dengan menjanji pulangan 1,100. Jadi 100 itu adalah riba. Okey, dipanggil riba al-qardu. Lebihan 100 yang disyaratkan itu adalah riba. Yang ni contoh yang biasa kita faham lah. Yang ni contoh lagi, melabur 10,000 dan mendapat janji pulangan 10% bulan secara tetap. Jadi ini juga salah satu bentuk riba. Okey, memberi 10,000 dengan mendapat janji untuk mempunyai sifat sama seperti riba, sebab tiada risiko. Sebagaimana yang kita tahu, kalau bisnes ataupun pelaburan, di sana kita tak boleh lari daripada faktor risiko. Yang mana kalau kita parking ataupun kita letakkan duit kita dalam sesuatu instrumen pelaburan, kita sebagai pelabur ni, kita tak boleh lari daripada mengambil risiko. Jadi bila kita dijanjikan keuntungan yang tetap, maka di situ sebenarnya ada unsur riba. Sebagaimana yang dijelaskan dalam slide ini. Memberi pinjaman 1,000, peminjam pulangkan 1,100. Sama juga dengan contoh yang satu tadi lah. Okey, lebihan 100 halal. Jika yang ni
sedikit berbeza. Memberi pinjaman 1000, peminjam memulangkan 1100. Peminjam memulangkan 1100. Maksudnya ada ekstra 100. Lebihan 100 halal jika tidak dijanjikan semasa akad. Semasa dia berjanji, okey, waktu pinjaman tadi dalam konteks Ahmad dan Bakar tadi dia lain. Sebab dia memang dah berjanji, kalau Ahmad bagi pinjam 1000, okey, Bakar kena bayar balik 1100. Yang ni dalam akadnya macam tu. Tetapi dalam konteks ini contohnya Ahmad memberi 1000, tetapi Bakar bila dia bagi balik pinjaman tersebut kepada Ahmad, dia bagi lebih 100. Lebihan 100 halal jika tidak dijanjikan semasa akad. Maksudnya 100 itu adalah dalam bentuk hadiah, sebab tidak menolongnya sebab Ahmad telah menolongnya dalam keadaan kesusahan. Jadi itu berbezalah antara contoh satu tadi dengan contoh yang ketiga ini. Baik, seterusnya ni contoh yang biasa kita buat. Bukan kita lah, maksudnya ramai di kalangan orang dalam masyarakat kita yang buat perkara ni. Meminjam motor atau kereta dengan syarat bagi balik minyak dengan keadaan penuh. Okey, ini juga dikatakan sebagai riba al-qardu, sebab mengambil keuntungan daripada pinjaman. Jadi kita kena hati-hati tuan-tuan. Ini benda yang biasa, benda yang biasa yang diamalkan oleh masyarakat kita, yang kita kadang-kadang tak sedar perkara ini. Okey, yang sebaik-baiknya, menyewa motor atau kereta dengan kontrak ijarah. Maksudnya kita bagi servis dan juga dia kena bayarlah servis. Maksudnya dipinjam motor kita tu. Ujrah atau sewa dalam bentuk wang atau minyak adalah harus. Okey, walaupun bendanya nampak macam sama, tapi dia berbeza. Berbeza. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Ta'ala tadi, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli, tetapi Allah Ta'ala mengharamkan riba. Jadi dia walaupun nampak macam sama, tetapi sebenarnya dia berbeza, sangat berbeza. Kita kena bezakan. Lagi, ini pun sama juga tuan-tuan. Benda yang mungkin kita biasa amalkan ni, menjual voucher, contohnya voucher tertentu dengan sebenarnya voucher tu nilai dia RM400 dengan harga 350. Maksudnya voucher tu sebenarnya harga dia nilai dia 400, tapi dia jual dengan harga 350 secara tunai. Okey, voucher sama dengan dengan wang lah. Maksudnya voucher ni dia boleh digunakan sebagai mata wang. Okey, sebab dia boleh tukar dengan barang. Riba al-fadl. Okey, sebab melibatkan barang ribawi tidak boleh berbeza tukaran. Okey, kan dua syarat kan. Bila melibatkan mata wang, okey, dia kena sama nilai dia. Kena sama nilai dia dan transaksi itu berlaku, pertukaran itu berlaku on the spot. Itu syarat supaya kita dapat mengelakkan daripada riba. Seterusnya, menukar wang shilling sebanyak RM90 dengan wang kertas diberi balik RM88 sebab RM2 adalah upah. Yang ni tuan-tuan semua sangat biasa orang buat. Khususnya bila datang musim-musim perayaan, di mana kita nak buat, kita nak pecahkan duit besar kita. Mungkin kita ada duit 100, kita nak bagi duit tu kepada anak-anak saudara kita ataupun anak-anak kita sendiri mungkin. Jadi kita nak pecahkan duit yang besar itu kepada dalam bentuk yang kecil. Jadi kita buat tukaran, dan tukaran itu kita bagi 100 and then kita dapat contohnya RM95. Jadi RM5 tu dia ambil. Okey, sebenarnya itu adalah bentuk riba. Okey, bentuk riba yang kadang-kadang kita tak perasan. Okey, selalu tak perasan. Riba al-fadl, okey, kerana tukaran sama jenis yang berkurangan. Okey, kalau kita nak tukar 100 sekeping, RM100 sekeping dengan duit RM1, 100 keping, okey, kita kena dapatkan 100 keping juga duit RM1 itu. Tak boleh kurang. Okey, cuma dia adalah ada kaedah lah macam mana kita nak pastikan dia jadi halal ataupun dia jadi harus. Contohnya dalam konteks ni menukar RM1,000. Yang ni konteks lain. Contohnya kalau kita nak tukar duit RM100 and then pastikan kita dapat duit kecil itu jumlah juga sama, iaitu RM100. Tetapi kalau kita nak contohnya orang yang bagi tukaran itu dia nak charge, maksudnya charge, of course dia ada charge dia kan. Jadi charge itu kena charge berasingan, bukannya tolak daripada tukaran itu. Okey, kita bagi duit 100 keping and then dia
dia bagi 100 duit RM1. Okey, 100 keping duit RM1. Maksudnya nilai dia sama. Tetapi kita kalau dia minta upah ataupun dia minta cost service dan sebagainya, maka kita boleh kena bagi berasingan lah. Bukan ditolak daripada nilai tukaran itu. Jadi itu apa yang saya belajar daripada para asatizah kita. Okey, menukar RM1,000 kepada SR 1,200. SR ni mata wang apa? Okey, SR 800 diberi secara tunai dan baki 400 2 hari kemudian. Yang ni dia jadi riba an-nasiyah. Kerana tukaran tertangguh. Kan kita kata tadi ada dua syarat, iaitu nilai dia sama, kena berlaku on the spot. Okey, sekiranya berlaku penangguhan, maka itu boleh diklasifikasikan sebagai riba. Berlaku riba. Okey, benda ni tak berlaku dekat kita punya pengurut mata wang. Bila kita pergi ke supermarket ataupun dekat airport, kita tukar duit kita, dia berlaku on the spot. Kita bagi duit RM1, dia bagi duit US dollar contohnya, ataupun duit euro secara on the spot. Maka dia adalah halal ataupun haruslah hukumnya. Contoh-contoh lain lagi. Okey, Ahmad adalah seorang peniaga kedai runcit. Ahmad memberi hutang RM5,000 kepada Yusuf dan meminta Yusuf membeli barang dari kedainya sebagai syarat hutang. Bagi pinjam tapi ada syarat. You kena membeli dekat kedai yang meminjam tu saja. Dia tak boleh beli dekat kedai lain. Jadi dia jadi riba al-qardu juga sebab mengambil manfaat daripada hutang. Okey. Jadi dia punya kesimpulan dia tidak diharuskan mengambil apa-apa manfaat daripada hutang secara langsung atau tidak langsung, material ataupun tidak. Okey. Seterusnya Ahmad memberi hutang RM3,000 kepada Yusuf. Ahmad meminta Yusuf memotong rumput rumahnya dengan menggunakan mesin rumput Ahmad sendiri. Yang ini dijadi riba al-qardu juga sebab mengambil manfaat daripada hutang yang diberikan. Kan? Baik. Sebelum tu, dulu saya terfikir juga kenapa Allah Ta'ala ni benci sangat kepada riba. Okey. Sebagaimana kita sebut tadi adalah di sana ada unsur kezaliman. Seseorang itu berhutang, okey, seseorang itu berhutang, dia tak akan berhutang kecuali dia sangat memerlukan hutang itu. Dia sangat memerlukan hutang tu. Jadi kita sebagai orang yang mungkin ada sedikit rezeki yang lebih, kita ada kekuatan dari segi keuangan, bila kita bagi kita punya duit kita kepada si peminjam, orang yang meminjam duit tersebut, kita sepatutnya kena unsur tolong-menolong. Tak boleh menzalimi. Dah lah orang yang pinjam tu susah. Okey, kita pula charge lebih. Okey, bila dia nak bayar, dia kena bayar lebih. Jadi itu sesuatu kezaliman yang Allah Ta'ala sangat benci. Allah dan juga Rasulnya mengutuk dan juga mengisytiharkan perang kepada mereka yang mengamalkan riba. Baik. Kita kembali kepada konteks forex trading. Saya bukan nak link ataupun nak hubungkan antara forex trading ni dengan riba secara direct. Tidak. Tadi hanyalah peringatan saja. Peringatan saja untuk kita punya renungan bersama. Okey. Cuma bila saya buat kajian berkenaan dengan forex trading ini, okey, saya banyak membaca dari segi tulisan-tulisan akademik, jurnal-jurnal. Saya cuba compilekan fatwa daripada institusi sama ada dalam negara dan juga luar negara. Okey, setakat kajian saya ini yang saya jumpa lah. Ini saya jumpa. Okey, kebanyakan majlis fatwa, jawatan kuasa fatwa negeri-negeri dan juga di peringkat nasional, di bawah majlis fatwa majlis kebangsaan, jawatan kuasa fatwa majlis kebangsaan, okey, bagi hal ehwal agama Islam pada Februari 2012 menghukumkan bahawa forex trading, perdagangan pertukaran mata wang asing forex oleh individu secara lani, okey, individual spot forex melalui platform elektronik yang ada pada masa ini adalah haram kerana ia bercanggah dengan kehendak syarak dan juga tidak sah di sisi undang-undang.
Okey, yang ni fatwa kebangsaan. Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis juga pada tahun 2016 memfatwakan bahawa forex trading secara online ini adalah haram. Okey. Seterusnya, mesyuarat Jawatan Kuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang pada tahun 2012 pun, kalau kita baca dia punya conclusion dia, haram. Jabatan Mufti Negeri Perak pada tahun berapa saya tak ingat. Sorry, saya tak masukkan tarikh dekat sini. Okey, ada yang mengatakan bahawa Mufti Negeri Perak mengharuskan forex. Tetapi kalau kita baca secara tuntas dia punya perbahasan berkenaan dengan forex trading ini, kita boleh buat kesimpulan bahawa sebagaimana saya sebut kat sini, Jabatan Mufti Negeri Perak memutuskan forex adalah harus jika tidak bertujuan untuk spekulasi. Oleh kerana forex online adalah 100% berbentuk spekulasi, maka ia tidak memenuhi keharusan yang disyaratkan itu. Okey. Seterusnya, ada juga yang mengatakan bahawa certain fatwa di luar negara mengharuskan forex trading secara online ini. Saya jumpa satu fatwa dalam bentuk PDF, Fatwa Majlis Ulama Indonesia. Sebenarnya dia ada fatwa ni dalam website dia, website Majlis Ulama Indonesia. Okey, pada tahun 2002 lagi. Lebih kurang berapa tahun belasan tahun yang lepas ataupun 20 tahun lepas mengharuskan jika forex dilakukan bukan tujuan spekulasi ataupun mengambil keuntungan atas perubahan harga untuk keperluan dan berjaga-jaga. Oleh kerana forex online adalah tujuannya lebih memang spekulasi, maka ia tidak mematuhi keharusan ini. Okey, kalau saya boleh tunjuk fatwa negeri, nanti kita tengok nanti fatwa daripada Majlis Ulama Indonesia. Okey, haram konklusinya. Majma' Fiqh Islami Sedunia tahun 2006 pun mengharamkan forex trading secara online ini. Okey, kerana dia adalah berunsur riba. Okey, kerana ada unsur riba dalam forex trading secara online tersebut. Saya sebenarnya cuba untuk mencari fatwa-fatwa yang orang kata mengharuskan. Nak cuba carilah, tapi saya tak jumpa. Saya mohon kepada rakan-rakan kita yang terlibat dengan forex, kalau boleh, kalau you all jumpa mana-mana fatwa dalam bentuk institusi, bukan maksudnya pandangan ustaz-ustaz secara personal, yang mana ustaz tu sendiri pun trade forex juga. Kita tak nak macam tu. Kita nak satu fatwa yang bersifat institusi, okey, yang dihormati, yang ada authority untuk mengeluarkan fatwa. Jadi kita nak tahu fatwa mana yang mengharuskan forex trading secara online ini. Memang kita boleh bahas. Okey, kita boleh bahaslah dari segi bila orang sebut tentang leverage, orang sebut tentang margin, orang sebut tentang swap dan sebagainya. Kita boleh bahas dari segi teknikal je. Tetapi kita masing-masing ada pandangan lah. Tapi dari segi institusi, dari segi authority, dari segi fatwa, siapa fatwa mana yang mengharuskan forex trading secara online. Sekiranya tuan-tuan semua, okey, rakan-rakan kita yang trade forex ini ada terjumpa mana-mana fatwa yang dikeluarkan di peringkat national ke ataupun international, luar negara, mungkin boleh kongsikan dalam ruangan komen di bawah. Okey. Yang ni dalam bentuk institusi. Seterusnya dalam bentuk pandangan para ulama kontemporari. Kalau kita tengok tulisan daripada Prof Rafiq Yunus Al-Misri tahun 2010 mengharamkan forex. Dr. Wa'il Arabiat, okey, 2011 haram forex ni, trading secara online. Okey, sama juga, benda yang sama di situ. Rafiq Fakri Omar 2015 pun mengharamkan. Sebenarnya banyak tulisan ni saya ambil daripada Ahmad Sufyan Cik Abdullah, Ustaz, saya rasa Dr. Ahmad Sufyan ini daripada Jabatan Syariah dan Pengurusan Academy of Islamic Studies Universiti Malaya pun konklusinya, okey, setelah bandingkanlah kajian disebut semua kajian dan fatwa yang berasaskan kajian terperinci menganggap forex trading secara online adalah haram. Okey, bandingkanlah kajian fatwa yang pelbagai ini dengan pendapat hanya seorang ustaz kuliah itu
yang bercakap tanpa kajian, tanpa ilmu dalam bidang ekonomi dan muamalat, okey, buat pembandingan dengan hati yang terbuka. Ini konklusi dalam tulisan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Sufyan pun konklusinya adalah haram. Jadi kita nak tahu siapa di kalangan para ulama yang muktabar, yang ada autoriti untuk bercakap dalam soal muamalat ini, yang ada kemahiran, yang ada pengetahuan, yang dihormati pandangannya. Okey, siapa yang mengatakan harus? Itu persoalan yang mungkin saya nak lontar kepada rakan-rakan kita, khususnya kepada mereka yang terlibat dengan forex trading ini. Kalau ada, kita terbuka untuk memasukkan dalam senarai ini, supaya kita boleh bahas secara akademik, okey, supaya kita boleh dapatkan satu konklusi yang lebih memuaskan hati kita semua lah. Okey, ini adalah dari segi reference yang mungkin tuan-tuan semua boleh baca. Okey, insya-Allah saya akan tambah dari semasa ke semasa, dan saya masih lagi membuat pembacaan dan juga kajian berkaitan dengan perkara ini, sebab saya tahu saya bukanlah orang yang mahir ataupun pakar dalam bidang ini. Saya juga sentiasa dalam keadaan belajar. Semua saya terpanggil bila tengok, bila buka YouTube je nak tengok video, kena tengok iklan forex ini, iklan-iklan yang mempromosikan platform forex ini. Jadi yang promote tu bukan orang lain, orang kita, orang Islam, orang Melayu Islam. Jadi bila kita buat kajian, kita nampak macam benda ni memang mengarah kepada haram, tapi rakan-rakan kita ada yang mempromosikan benda ni. Jadi saya terpanggil lah untuk berkongsi apa dapatan daripada apa yang saya cuba search. Saya terbuka sekiranya ada rakan-rakan kita yang memang dia rasa confirm, dia rasa confident bahawa hukum forex trading secara online ini adalah hukumnya harus, maka bantu saya untuk saya perbetulkan kefahaman ini. Okey, selagi saya tak jumpa bukti ataupun penerangan secara terperinci ataupun secara tuntas berkenaan dengan keharusan trading forex secara online ini, maka saya akan berpegang bahawa forex trading ini adalah hukumnya haram. Okey, boleh dikatakan majoriti lah para ulama mengatakan bahawa forex trading secara online ini sifatnya ataupun hukumnya adalah haram. Saya kira itu saja. Saya minta maaf sekiranya ada yang terasa, yang mungkin rasa tak puas hati dan sebagainya. Sebab saya menjalankan tanggungjawab saya, sebab saya tak nampak ada rakan-rakan kita yang vokal dalam membuat penerangan ini. Saya takut suatu hari nanti bila saya bangkit di pada mahsyar, Allah Ta'ala akan persoalkan saya, kenapa saya tak bagi penjelasan ini kepada rakan-rakan saya sendiri, sahabat-sahabat saya yang satu bangsa, satu agama. Kenapa tak ada peringatan diberikan kepada mereka. Jadi at least dengan saya buat video ini, saya bentangkan apa yang saya dapat melalui pembacaan, kajian dan sebagainya. Jadi sekurang-kurangnya nanti saya boleh jawab di hadapan Allah SWT. Saya dah bagi penerangan. So akhirnya terpulang pada anda sekalian untuk menilainya. Wallahu alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.